Assalamualaikum dan hai, saya Pak Anda Racun. Kali ni kita ada OnePlus 9. So, apa yang membuatkan saya terasa nak try sangatlah OnePlus 9 kali ni? Macam yang korang tahu, kalau dari segi performance tu tak dinafikan lah kalau diorang ni boleh provide performance yang A+ yang super pantas. OS pun boleh kata super smooth. Tapi kalau beralih ke part kamera, saya perasan dari dulu lagi banyak jugalah user yang komplain dengan hasil yang ditawarkan tu tak memberangsangkan. So, that's why lagi kali ni kan OnePlus dia cuba ambil langkah berani untuk meningkatkan lagi segmen fotografi tu. Diorang berkolaborasi tau dengan jenama kamera terkemuka daripada Sweden yang dipanggil Hasselblad. Dan fakta yang menarik pasal Hasselblad yang korang wajib tahu kan, masa mission pertama kali manusia jejak kaki ke bulan, Hasselblad lah kamera pertama yang diorang bawa time tu tau. So bunyi dia memang nampak macam dahsyat dekat sini. Tapi kan, adakah kerjasama ni dapat memberikan impak dahsyat lah dekat kamera OnePlus? Jom kita mulakan racun sekarang. So again, masa video ni dirakam, OnePlus 9 ni masih belum official lagi dekat pasar Malaysia. Dan saya sendiri pun sebenarnya memang tertanya-tanya jugalah berapa lah kan agaknya harga OnePlus 9 dekat market Malaysia. Yelah, sebelum dia collab dengan Hasselblad pun harga dia boleh kata agak premium. Sekarang ni dah collab, rasanya mungkin lagi premium. Tak tahu macam mana. So sekarang ni kita akan terus beralih kepada sesi unboxing. Kita akan tengok apa yang ditawarkan dalam kotak. First kali kalau korang tengok dekat rekaan kotak dia ni masih macam previous model lah, memanjang macam tu. Dan masih dibaluti dengan warna favourite OnePlus sendiri, warna merah. Di bahagian tengah ni ada tulisan OnePlus 9 5G. By the way, untuk first release dekat pasar Malaysia nanti, diorang akan bermasuk versi yang biasa je dulu, OnePlus 9. Untuk versi Pro ni saya tak pastilah akan masuk ke, lambat sikit ke, wallahualam lah. Kalau korang tengok di bahagian bawah ni ada tulisan Co-Developed with Hasselblad. Yang mana untuk tulisan kedua ni kan dia ada kemasan macam glossy sikit lah. So kalau korang tengok di bahagian kanan ada logo OnePlus. Tapi kalau korang tengok dekat bahagian kiri dekat sini bukan logo OnePlus tapi Hasselblad. So kalau korang tertanya kan apa je yang Hasselblad provide dalam kerjasama diorang ni kan antara OnePlus dan juga Hasselblad. First kali kerjasama diorang ni sekitar 3 tahun yang mana diorang akan kembangkan dari segi teknologi kamera. Dan untuk tahun pertama ni kerjasama diorang ni meliputi color tuning dan juga color calibration, interface kamera dan juga branding. So that's why lah nanti korang akan nampak ada banyak sangat branding Hasselblad dekat kamera, dekat aplikasi kamera, dekat kotak macam ni kan. Sekarang ni kalau kita tengok di bahagian belakang kotak, dekat sini ada tulisan OnePlus 9, RAM yang saya dapat ni 12GB, 256GB dan warna yang saya dapat ni Astral Black. Dekat sini ada juga lah Qualcomm Snapdragon dan juga ada Dolby Atmos. Sekarang kita akan cuba buka kotak lah dan tengok apa yang korang dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. So kotak dia ni warna hitam. By the way kan, dekat sini kat atas ni ada something tau. Ni macam sangkut tadi. So kita akan cuba buka yang ni dululah apa yang korang akan dapat. First kali macam biasa ada welcome, quick start guide, safety information. So dekat sini tu je ke? Tak ada stiker kan? Oh, kat bahagian belakang ni ada something kan. Dekat sini ada SIM tool ejector dan juga ada welcome letter dekat sini. Macam biasalah korang boleh baca lah, korang boleh pause video ni dan baca sampai habis. Yang malah nak baca panjang. Alright, so tak ada stiker. Okey, tak apa. Okey, dekat sini pula, kat kotak yang tadi lapisan atas tadi, korang nampak tak dekat sini ada Hasselblad. Dan yang macam nombor-nombor ni, yang ni dia punya aperture yang ada dekat kamera OnePlus 9 tu sendiri guys. Alright, so next kita akan beralih kepada smartphone kita dekat sini. Inilah dia gang, OnePlus 9 gang. So nice gila. So dekat sini ada macam fingerprint, bermakna dia ada fingerprint scanner yang tertanam kat dalam screen. So dia support dual SIM dekat sini. So dia juga ada NFC dan juga ada wireless charging. So nanti kita akan buka tak tepi dulu. Next, apa lagi yang korang akan dapat dalam kotak? Macam biasa, korang akan dapat casing silikon lembut yang akan protect korang punya phone daripada bercalar. Dekat sini korang akan dapat kabel pengecasan warna merah. Tapi dia ni jenis yang USB-C to C, bukan USB A to C. Next lagi dan terakhir, korang akan dapat adapter pengecasan jenis USB-C 65W yang mana dipanggil teknologi baru diorang ni warp charge 65T. Katanya tak sampai setengah jam lah boleh full charge kan phone korang. Kejap lagi kita tengok macam mana guys. So rasanya itu je yang korang akan dapat dalam kotak. Dah tak ada apa dah dekat sini. Ada tulisan Hasselblad kat sini. Alright, so sekarang kita akan beralih kepada kita punya smartphone. Kita akan tengoklah kan apa yang special ada dekat OnePlus 9 ni guys. Alright guys. Bukan OnePlus lah kan, kalau hardware yang dibekalkan dekat smartphone diorang ni tak padu. Yes, OnePlus masih meneruskan tradisi flagship device diorang dengan menawarkan fast and smooth Android experience dan juga hardware yang paling terkini.
Spesifikasi yang ditawarkan dekat OnePlus 9 ni overall boleh kata masih top notch. Even ada beberapa part lah yang agak macam spoil juga untuk sesebuah phone bertaraf flagship. Nanti kita sembang pasal ni. OnePlus 9 ni kalau korang pandang dari depan boleh kata sangat identical dengan OnePlus 8T dengan dagu yang boleh kata sangat minimal dan punch hole di sebelah kiri. Tapi kalau korang pandang di bahagian belakang, actually tak ketara sangat lah dekat dia. Just kedudukan lens dekat modul kamera ni je nampak baru, nampak lebih modern, fresh kan. Untuk kamera bump dia sendiri pun memang tak terlampau tebal, boleh kata sangat nipis juga dekat sini. OnePlus 9 ni didatangkan dengan 3 warna yang katanya warna-warna ni diinspirasikan daripada nature. Setiap warna ni gang, dia punya kemasan tu berbeza-beza dan untuk unit yang ada dekat tangan saya sekarang ni warna hitam ataupun nama officialnya dikenali sebagai Astral Black. Bagi saya warna hitam yang ada dekat tangan saya ni memang kalau pandang tu nampak sangat-sangat minimal, nampak sangat-sangat clean dipegang pun rasa nice jugalah dekat sini. Lagi-lagi lapisan filem matte black yang tertanam di bawah kaca glossy ni gang dapat mengurangkan kesan cap jari bila korang sentuh, bila korang pegang panel belakang phone ni. So kalau kita compare pula dengan version yang Pro, OnePlus 9 Pro ni, bagi saya kan untuk OnePlus 9 ni lebih compact, sedap dipegang dengan ukuran sekitar 6.55 inci je. Feel pegang pun memang sedap. Dia punya curve back di bahagian belakang ni pun memang membuatkan cengkaman korang lebih grip ketika korang tengah gaming, like movie kan. Phone ni pun memang slim dan terasa lebih ringan di tangan. Cuma untuk kekalkan phone ni tetap ringan, OnePlus ni dia terpaksa lah sacrifice katanya frame tepi ni yang biasanya dari metal, tapi kali ni dari campuran bahan plastik dan juga fiberglass untuk nampak seakan metal. Beralih di bahagian sisi kanan dekat frame tepi ni memang sangat-sangat clean sahaja, just ada volume rocker up and down yang mana bila korang tekan tu terasa sangat-sangat clicky dan sedap ditekan, sama juga dengan button power di bahagian sisi kiri. So antara button yang menjadi sangat-sangat tradisional since OnePlus One lagi dah ada button ni, yes, butang slider di bahagian sisi kiri ni memang sangat-sangat rare lah butang ni kan. Jarang-jarang lah sekarang ni yang ada pakai button slider selain iPhone. So kalau korang tengok di bahagian bawah dekat sini ada slot SIM yang menyokong dual SIM, ada juga mic, port pengecasan dan salah satu lubang stereo speaker. Kalau kita tengok di bahagian atas dekat sini just clean sahaja tanpa sebarang butang, just ada lubang mic saja di sini. So antara kekurangan yang kita boleh nampak lah secara fizikal yang tak ada dekat OnePlus 9 ni, first kali dia tak ada audio jack, dia tak ada juga SD card. Dan dia tak ada IP rating perlindungan kalis air macam yang ada dekat version Pro. Cuma saya ada perasan, saya ada baca-baca artikel katanya untuk OnePlus 9 ni hanya T-Mobile version je ada IP rating 68 tu tau. Kita beralih pula kan dekat part display yang mana size screen yang ditawarkan agak standard lah dekat OnePlus 9 ni sekitar 6.55 inci dengan panel AMOLED yang cantik. By the way, untuk OnePlus 9 ni korang akan dapat screen jenis flat di bahagian sisi kanan dan kiri. So far untuk screen flat macam ni banyak lagi game yang gemar kan, berbanding OnePlus 9 Pro jenis curve di bahagian sisi. Untuk resolusi yang ditawarkan dekat OnePlus 9 ni, max korang hanya boleh dapatkan Full HD Plus saja. Dia tak ada option untuk korang tukarkan kepada Quad HD Plus macam ditawarkan dekat OnePlus 9 Pro ataupun smartphone premium lain. So dekat sini kan korang tak dapatlah detail yang lebih terperinci kalau korang nak tengok konten-konten yang resolusi tinggi tu kan. Tapi actually dekat sini visual yang ditawarkan dekat resolusi Full HD Plus dekat OnePlus 9 ni bagi saya dah cun dah gang. Dan lagi dia support juga HDR10+, so mata korang ni dapat dimanjakan lah dengan warna kontras yang tajam, natural looking dia pun memang boleh kata sangat detail kan. Memang syok lah korang layan movie dekat YouTube ataupun Netflix. Next kalau kita masuk ke bahagian setting display, dekat sini korang akan nampak secara default dia punya screen tu dia akan setkan ke dalam mode vivid. Tapi kalau korang tak suka dengan mode vivid ni, korang boleh tukar jugalah kepada natural, kepada advance, depend pada warna yang korang suka lah, korang nak tweak macam mana depends pada korang. Next kalau kita masuk ke bahagian refresh rate, dekat sini paling tinggi korang just boleh dapatkan 120Hz saja. Dan kalau korang nak jaga bateri, nak lebih lama tahan bateri life tu, korang boleh tukar kepada 60Hz. Tapi saya sarankan korang pakai je 120Hz ni sebab nanti dia akan switch secara dynamic based on content yang korang tengah tengok dekat phone korang. Ada banyak lagi fungsi lain korang boleh explore, contohnya macam vibrant color effect ni, dia akan pop upkan lagi warna bila korang tengah tengok video dekat situ. Ada ultra high video resolution, vision comfort dan banyak lagi gang. Dari segi keterangan yang dihasilkan dekat screen OnePlus 9 ni bagi saya memang sangat ok, saya tak ada isu sangat. Level brightness max tu korang boleh dapatkan sehingga 1100 nit. So kalau korang ada di bawah cahaya matahari, korang tengah nak guna phone ni pun masih boleh nampak lagi apa yang korang tulis tu lah. Selain tu dekat screen OnePlus 9 ni juga dah tertanam fingerprint scanner yang mana kedudukan tu bagi saya macam agak bawah juga untuk korang capai, tapi ok je sebenarnya. Untuk dia punya kelajuan pun just nice lah, boleh kata agak accurate juga dekat sini gang. Macam mana pula dari segi audio, OnePlus 9 ni dia support stereo speaker yang mana untuk kedudukan stereo speaker tu, satu di bahagian bawah ni dan satu lagi di bahagian atas dekat lubang earpiece ni guys.
So untuk bunyi tu bagi saya boleh kata not bad lah. Lagi tu dia ada tune by Dolby Atmos. Dia punya bunyi tu boleh kata agak kuat dan punchy. Cuma clarity tu sometimes macam agak kurang awesome sikit. Tapi overall okey je. Kalau korang masuk pula di bahagian setting sound, dekat sini ada beberapa mode yang korang boleh tweak mengikut cita rasa korang. Sekarang ni kita akan cuba layan dan dengar loop kekuatan bunyi yang dihasilkan dekat OnePlus 9 ni gang. Dari segi performance, selama saya pakai beberapa minggu OnePlus 9 ni memang saya terasa sangat-sangat puas hati. Saya tak mengalami langsung sebarang isu lagging ataupun hiccup. Lagi-lagi dari gabungan hardware yang super power, OS yang super smooth, minimal bloatware, segalanya gang memang terasa sangat-sangat lancar baik untuk penggunaan ringan, penggunaan harian ataupun gaming. Saya main jugalah game-game berat macam Genshin Impact ke PUBG ke, korang memang boleh setkan dengan setting rata kanan memang terbaik tanpa gangguan lagging ataupun FPS drop. Untuk full detail gaming test nanti mungkin kita akan jumpa dalam segmen PUBG Non-Stop. Cuba korang komen lah kalau korang nak tahu macam mana hasilnya. Untuk meningkatkan lagi pengalaman ketika korang gaming pakai OnePlus 9 ni, OnePlus dia ada update beberapa features yang ada dekat OnePlus 9 ni, contohnya macam haptic motor dan juga cooling system. Yang mana untuk cooling system kali ni kan dia dah upgrade dengan ruang warp yang lebih besar dan lapisan grafik dan tembaga untuk memastikan sesi gaming korang berjalan lancar. By the way, kalau korang tengah in-game pun ada features gaming yang korang boleh aktifkan dengan cara korang swipe saja di bahagian sisi kanan. Dekat sini untuk UI dia kali ni saya nampak lebih fresh, lebih baru dan ada features baru yang dipanggil Pro Gaming Mode. Yang mana kalau korang aktifkan Pro Gaming Mode ni, dia akan boostkan lagi korang punya CPU dan juga GPU. Yang mana fungsi ni dia lebih kurang macam Fanatic Mode lah, cuma nama jadi berubah kali ni. OnePlus 9 ni dibekalkan dengan bateri yang boleh kata tak adalah besar mana, sekitar 4500 mAh saja, dengan sistem pengecasan generasi terbaru yang dipanggil Warp Charge 65T. Phone ni juga ada support juga wireless charging 15W saja. Kalau korang nakkan wireless charging yang lebih laju, yang tu ada dekat OnePlus 9 Pro. Tapi version Pro ni kan tak rasmi lagi dekat Malaysia, so korang kena tunggu dulu lah. Phone ni juga ada support reverse charging. Yang mana masa yang diambil untuk full charge phone ni pakai wire charging biasa tu sekitar 33 ke 34 minit, which is bagi saya agak laju juga untuk phone ni. Dari segi ketahanan bateri, bagi saya not bad lah. Single charge untuk normal usage tu boleh capai 7 jam demi SOT dengan mode 120Hz always on. Kalau saya gaming, saya dapat sekitar 5 ke 4 jam macam tu je lah dia punya SOT. Dan antara komponen yang paling penting dalam siri OnePlus 9 kali ni, of course tak lain tak bukan dia punya kamera. OnePlus 9 ni membawakan 3 kamera setup dengan main kamera sebesar 48MP. Walaupun dia punya resolution main kamera tu sama je dengan version Pro, tapi dia punya sensor tu berbeza gang. Untuk ultra wide angle dan juga macro sensor tu sama je dengan version Pro. Kekurangan yang ada dekat OnePlus 9 punya kamera ni, dia tak ada telefoto dan juga OIS. Untuk UI aplikasi kamera yang ada dekat dalam OnePlus 9 ni, bagi saya lebih kurang je lah macam yang ada dekat previous model OnePlus. Cuma adalah beberapa features baru yang ditambah dan juga ada elemen Hasselblad. Contohnya tombol dekat sini warna orange, dan kalau korang tekan tombol ni kan, shutter ni dia ada bunyi Hasselblad lah katanya. By default gambar yang dirakam ni beresolusi 12MP sahaja. Tapi kalau korang nak dapatkan resolusi penuh, korang boleh tekan mode high res di bahagian atas. Di bahagian sisi kiri ni korang boleh tukar kepada mode 50MP ultra wide angle dengan teknologi anti distortion. Di bahagian sisi kanan ni, yang ni bukan telefoto geng, tapi digital zoom 2 kali sahaja. Kalau korang swipe di bahagian atas, ada banyak lagi fungsi dekat sini. Dan kalau korang nak enhancekan lagi teknologi kamera yang ada dekat dalam sini ni, dalam kamera app ni, korang boleh tekan ke dalam mode Pro. Dekat sini ada banyak fungsi lagi, korang boleh adjust ISO, white balance, shutter kan. Dan kalau korang dapatkan 12 bit RAW, korang boleh tekan di bahagian atas. Dekat atas ni juga saya perasan dia ada button custom. Kalau korang dah setkan yang mana korang suka, korang boleh setkan save lah. Nanti korang boleh guna, korang tak perlu nak set balik kan. Memang terbaik geng. By the way, untuk rakaman video dekat sini paling tinggi korang boleh merakam dengan resolusi 8K 30fps. Tapi kalau korang dapatkan 60fps, korang boleh pakai dekat 1080p ataupun 4K. Hanya OnePlus 9 Pro je yang ada 4K 120fps geng. Dekat sini kalau korang nak aktifkan mode HDR, korang tak boleh pakai 8K, tapi korang boleh pakai 1080p ataupun 4K 30fps. Manakala untuk selfie video, korang boleh merakam dengan 1080p 60 ataupun 30fps. Macam mana hasil video dan gambar, korang boleh nilaikan sendiri geng.
So geng, rasanya itu saja video kita untuk kali ni. Apa pendapat korang pasal OnePlus 9 ni? Adakah berbaloi untuk korang try? So kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu saja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya.